Bismillahirrahmanirrahim. Dan ajaran yang dikemukakan ialah yakni ajaran-ajaran yang dibawa oleh pahaman ataupun teori sekularisme, memisahkan agama dengan urusan dunia. Yang pertama, ada di kalangan mereka orang yang menolak agama habis-habisan dan mengingkari wujudnya Allah. Tetapi ada juga di kalangan mereka orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Mereka beriktikad bahawa Allah itu tiada hubungan dengan urusan duniawi. Di mana golongan sekular ini ada dua mazhab dari segi akidah. Yang pertama, golongan yang menolak agama. Golongan ateis. Ataupun di kalangan komunis. Seperti Karl Marx dan lain-lain. Sepertinya. Yang menolak agama, bahkan menolak wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu golongan. Dan di sana ada golongan yang beriman kepada Allah. Percaya bahawa Allah itu ada, berpegang dengan agama. Tetapi Allah Ta'ala tak ada kena mengena dengan urusan dunia. Maka dia memerintah negara, dia berniaga, dia bermasyarakat dalam kehidupannya, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Yang pertama, diamalkan di negara komunis. Dan yang kedua, diamalkan di negara barat dan negara yang mengikut cara barat. Termasuk negara kita dan beberapa negara Islam. Di antara negara Islam yang beramal dengan komunis ialah Albania, Bosnia, Asia Tengah. Dan hari ini bila komunis sudah jatuh, Islam balik semula. Sebelumnya masjid-masjid ditutup. Mereka hanya membenar orang yang tua-tua saja bersembahyang. Bila habis orang tua ni, habislah agama mengikut fahaman mereka. Orang muda-muda tak dibenarkan sembahyang, tak dibenarkan mengajar agama. Tetapi akhirnya ternyata ajaran komunis hancur. Tidak boleh memimpin manusia. Dan jatuhnya Soviet Union, negeri-negeri Islam di bawah takluk komunis. Lepas daripada komunis, tetapi masih lagi dibelenggu oleh pahaman yang menolak agama. Dari segi urusan dunia, tetapi masjid mula dibuka, tetapi dikawal. Agama dan Quran mula dipelajari, tetapi dikawal. Satu pihak lagi ialah negara beluk barat, Amerika dan negara Eropah. Dan negeri-negeri Islam di bawah jajahan kuasa barat. Ini membenarkan agama. Tapi agama di masjid lah, tak boleh merintah negeri. Tak boleh berpolitik, tak boleh berekonomi, tak boleh mentadbir. Kerana kata mereka Allah Ta'ala ni dalam bab sembahyang je. Dalam bab politik, bab ekonomi, bab pemerintahan, ini urusan manusia. Allah Ta'ala tak boleh campur. Ini satu pihak. Ini juga adalah sesat, menyeleweng. Kerana menafikan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis yang diamalkan oleh Nabi SAW dalam urusan dunia. Dan Allah Ta'ala berfirman, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Dan apa-apa yang dibawa oleh Rasul, kamu mesti mengambilnya. Itu perintah Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama, di sana ada hukum-hukum dalam Quran yang kita tidak boleh beramal malaikat dengan ada kerajaan, ada kuasa politik. Contohnya, hukum qisas dan hukum hudud. Orang bunuh orang, orang kata orang,
Quran kata kena balas. Kita tak boleh orang katuk kita balas sendiri. Orang bunuh kita pakak nak beranak igak bunuh. Tak boleh. Mesti ada mahkamah, mesti ada negara yang mengendalikan. Orang curi pakak kepung, sebuah kapung igak ke tangan. Tak boleh, mesti ada mahkamah. Untuk mengadakan mahkamah, mesti ada kerajaan yang memerintah. Dan kerajaan ini mestilah kerajaan yang berkuasa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ulama usul fiqh mengatakan, "Ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajib." Barang yang tak sempurna yang wajib, melainkan dengannya maka dia menjadi wajib. Tetapi kewajipan ini ditinggalkan oleh orang Islam. Dan negara barat yang katanya berpegang dengan agama juga hancur lebur, akhlaknya rosak, runtuh dengan berlakunya jenayah yang banyak, maksiat yang banyak, penyakit dan berbagai-bagai wabak yang menimpa. Ini menandakan bahawa ajaran sekularisme ini adalah ajaran karut yang Allah Ta'ala sudah tunjuk di atas dunia pada hari ini. Yang kedua, kehidupan itu berasaskan pada ilmu sains semata-mata dan berada di bawah kekuasaan akal dan kajian melalui percobaan. Sekularisme juga bertuhankan sains, ilmu sains, berpandukan kepada kajian yang dibuat, berpandukan kepada akal semata-mata. Bukan semua perkara boleh dikesan oleh akal. Banyak perkara yang akal tak mampu nak fikir. Banyak perkara yang tak boleh dikaji oleh manusia. Bahkan banyak penemuan-penemuan baru menunjukkan kajian ahli sains zaman dulu adalah salah. Di sini menunjukkan bahawa manusia tidak boleh berpandu dengan sains saja. Tak boleh berpandu dengan akal sahaja. Mestilah berpandu dengan syariat Allah. Petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengadakan sekatan di antara alam rohani dengan alam kebendaan. Dan menganggap nilai-nilai kerohanian itu menghalang kemajuan. Dan memberi kesan yang tidak baik kepada urusan duniawi. Mereka memisahkan di antara rohani dengan duniawi. Dipisahkan. Ini adalah satu perkara yang salah. Rohani dan duniawi tak boleh dipisah. Macam gula dengan manis. Macam pedah dengan lada. Macam masin dengan garam. Macam ruh dengan jasad. Jasad ialah perkara yang kita nampak. Ruh kita tak nampak. Lada kita nampak. Sutir lada. Pedah dia kita tak nampak. Gula kita nampak. Manis kita tak nampak. Boleh dirasa saja. Dan di sana ada perkara-perkara rohani yang tak boleh dikasa. Yang tak boleh dirasa, tak boleh dikesan. Tapi berlaku dalam kehidupan manusia. Di mana pemisahan di antara ruh, rohani dan jismani inilah punca kegagalan undang-undang barat. Peraturan-peraturan yang bukan Islam. Sebagai contoh, Islam mengharamkan riba. Undang-undang barat juga salah riba. Itu undang-undang komunis. Tapi komunis gagal dalam menangani masalah riba. Kerana pokok pemimpin komunis teruk pada makan riba lagi. Rasuah. Rasuah Islam kata haram. Undang-undang manusia juga kata salah. Kalau orang buat rasuah, dihukum mengikut undang-undang. Islam haram dan dihukum, dua-dua perkara. Ada roh dalam undang-undang itu. Undang-undang barat gagal. Kenapa? Kerana tidak ada roh di dalamnya. Dalam masalah rasuah. Kerana dia menganggap, yang pertama, salah rasuah ni di hadapan mata manusia. Kalau manusia tak nampak, tak jadi salah. Tak apa. Maka dia buat selindung-selindung, susuk-susuk. Tak boleh buat di luar pejabat, dalam pejabat buat luar pejabat. Tak boleh luar pejabat di rumah. Cari luar negeri melakukan rasuah. Temu di luar negeri. Ini kerana undang-undang itu tak ada roh, tak ada iman. Adapun Islam lari di mana-mana, tak boleh lari daripada Tuhan.
Yang keduanya, bila undang-undang manusia, di sana ada manusia menganggap dia mengatasi peraturan-peraturan dia. Orang jadi ketua negara, jadi menteri, jadi raja, yang paling besar sekali, tak boleh diambil tindakan undang-undang, kerana undang-undang duduk di bawah dia, bukan dia duduk di bawah undang-undang. Orang bawah dia yang kena hukum, hak atas tak kena hukum. Ini dia akan jadi begitu. BPR, ada apa? Dia tukang buat kuasa ke undang-undang, dia sendiri tak apa. Ini dia akan jadi macam tu. Kemudian ketua dia tak boleh. Kalau ambil tindakan atas ketua, ada pelindung dia pula yang berpakat dengan ketua. Sebagaimana yang berlaku pada hari ini. Berlaku, semua orang tahu, dalam BPR, dalam custom, dalam polis, dalam jabatan-jabatan kerajaan, tak boleh diatasi. Kalau bertindak pun sebahagian kecil saja, tidak kepada akar umbi yang menyebabkan berlakunya rasuah itu. Puncanya kerana undang-undang manusia, bukan undang-undang Allah Ta'ala. Kalau undang-undang Allah Ta'ala, maka orang yang ada iman, dia merasakan tak boleh mengelak. Kalau dia tak ada iman, ada apa lepas muatah dunia? Dalam kubur jaga, kena godang. Kena godang dalam kubur pula. Kena pula. Ini dia. Orang Islam dia percaya di situ. Di sinilah kejayaan syariat Allah berbeza dengan undang-undang sekular, undang-undang barat. Kerana peraturan-peraturan sekular memisahkan alam rohani dengan alam yang zahir. Yang keempat, memisahkan agama dengan politik, pemerintahan, dan menegakkan kehidupan berdasarkan kepada kepentingan kebenaran. Kerana semua perkara ini menurut tu salah saja, tidak boleh dikendalikan oleh agama. Kata mereka agama tak boleh meretah. Meretahnya orang yang meretah lah. Agama jangan ganggu. Ulama jangan ganggu. Padri-padri duduk di gereja. Kemudian diajar kepada orang Islam, Tok Imam duduk di masjid, jangan cara. Jangan cara. Hal dunia jangan cara. Ini pemerintahan yang memisahkan politik daripada agama. Islam tidak begitu. Politik adalah sebahagian daripada agama. Agama yang memandu politik. Kalau politik dipisahkan daripada agama, bukan saja politik ikut suka, politik perintah ke agama pula. Perintah khutbah jemaah kena ikut dia. Perintah guru agama kena ikut dia. Ayat-ayat Quran tak boleh baca sebahagiannya boleh baca. Pilih-pilih je ayat Quran. Politik memerintah agama, bukan agama yang memerintah politik. Maka jadi rosak, jadi punah ranah, jadi haru biru habis. Ini ialah ajaran yang dicipta oleh orang barat. Maka jadi selaru. Akhirnya agama jadi terhakis. Sebagaimana yang berlaku di dunia barat hari ini. Mula-mulanya orang barat ni dia kena agama 2 masa, 3 masa. Yang pertama bila lahir ke dunia, pergilah mandi, upacara membersih daripada dosa di gereja. Lepas tu bila nak nikah, bawa ke gereja. Lepas tu bila mati, mayat bawa ke gereja. Lepas tu pakai beranak gitu, dah bawa ke gereja dah. Lepas tu dah nikah dah, pakai register. Akhir sekali pakai bakar mayat, senang. Akhirnya gereja jadi kosong. Kosong gereja di negara barat hari ini. Maka terpaksalah padri-padri menyebarkan agama dia di negeri-negeri orang bodoh, yang dianggap sebagai orang bodoh, negeri bekas jajahan. Di negara barat sendiri agama Kristian tak laku, gereja dijual. Oleh kerana berlakunya perkembangan agama Islam yang pesat di barat, gereja-gereja dibeli oleh orang Islam. Di England, di Amerika, di Jerman, di Perancis, di Belanda, beberapa gereja dibeli oleh orang Islam. Sehingga ada kerajaan yang buat undang-undang tak boleh jual gereja. Paksa kena buat undang-undang. Kerana takut kepada perkembangan agama Islam. Kalau kita orang Islam ikut perangai ni juga, akhirnya masjid jual. Akan jadi begitulah. Supaya orang Kristian juga. Oleh kerana itu, kita kena tentang ajaran ni habis-habisan. Kena balik supaya politik dan agama hendaklah bersekali. Agama memerintah politik, bukan politik yang memerintah agama.
Ini satu perkara yang kita kena sedar. Yang kelima, melaksanakan dasar pragmatism. Pragmatism. Mengikut keadaan, bukan mencari nafkah tu tak betul tu. Lepas tu salah tu berubah makna tu. Pragmatism ataupun pragmatisme, mengikut keadaan. Dalam semua perkara dalam kehidupan menurut kepentingan duniawi, ikut keadaan. Kalau nampak komunis, boleh ikut komunis. Nampak sosialis, boleh ikut sosialis. Nampak kapitalis, boleh ikut kapitalis. Maka agama Islam pun kena hanyut begitu juga. Kemudian mula-mula halalkan riba. Lepas tu cari jalan macam mana tak usah jadi halal. Panggil tu suruh betul. Darurat lah, macam-macam lah. Macam-macam daruratnya, macam-macam. Darurat ni bila tak ada makanan lain, baru darurat. Tak ada makanan, lagi babi dia ada. Ni makanan lain berlambak lagi. Tapi darurat dah. Ini. Puncanya kerana memisahkan. Mengikut keadaan. Agama pun jadi hanyut juga. Jadi hanyut agama. Mula-mula baru-baru merdeka kita pisahkan agama daripada politik. Lepas tu Islam agama negara. Islam adalah agama negara. Bila upacara kerajaan baca doa, orang Islam baca doa. Kerana Islam agama negara. Bila ada satu perkara, kerajaan suruh orang sembahyang hajat. Islam adalah agama negara. Akhirnya semua agama serupa. Jadi begitu. Buat upacara doa, sambut merdeka. Orang Islam baca doa, Hindu baca doa cara dia, Kristian baca doa cara dia, Buddha baca doa cara dia. Kerana semua agama supaya belaka, percaya ke Tuhan belaka. Pakat mitok dengan Tuhan masing-masing. Jadi punah gano habis. Asalnya orang Islam gaya orang Islam. Orang kafir gaya dia. Krismas gaya dia. Hindu gaya dia. Kita tak larang dia nak gaya jadi rakyat. Orang Kristian. Akhirnya capur gaya. Tu. Ini dia. Ini akan jadi. Ini pragmatism. Dasar mengikut keadaan. Ada juga setengah orang mengatakan bukan pragmatism, tapi hanyutism. Hanyut. Fahaman ataupun aliran hanyut. Hanyut bersama-sama dengan pengaruh. Ini adalah perkara yang kita sedar, kena faham oleh. Inilah pengaruh sekularisme yang dibawa oleh Barat, yang merupakan senjata serangan pemikiran yang dibawa oleh penjajah, dan orang Islam ikut sama terpengaruh. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sunana alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira' hatta law salaku juhra rabbil lasalaktumu. Maksudnya kamu akan ikut golongan ahli kitab. Mula-mula sedekah, patus serta. Akhirnya mereka masuk dalam lubang bewok, kamu ikut sama, kata Rasulullah. Lalu sahabat tanya, Al-Yahudu wan Nasara, ya Rasulullah, adakah mereka itu orang Yahudi dan orang Nasara, wahai Rasulullah? Qala na'am. Qala faman, siapakah lagi? Mereka itulah, kata Rasulullah. Artinya sekularisme ini dibawa oleh Yahudi dan Nasrani. Kalau orang Islam terikut, maka orang Islam akan jadi hanyut. Mula-mula fasik dulu, lepas tu zalim, akhirnya jadi kafir. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika sekiranya kamu mentaati akan satu golongan di kalangan ahli kitab, nescaya mereka itu memesongkan kamu daripada kamu jadi orang beriman, kamu jadi kafir. Mula-mulanya tak boleh beramal dengan undang-undang Islam. Pasal apa? Kita tak ada kuasa. Takut huru-hara. Tak apalah, kita tinggal dulu. Bila kita kuat, kita beramal lah. Mula-mula zalim dulu, jadi zalim. Jadi fasik. Lepas tu Islam tak boleh pakai, jawab jadi kafir. Kalau jalan Islam jadi huru-hara, tak sesuai, jadi kafir. Kalau sekiranya dia mengatakan undang-undang Islam yang molek, tapi kita tak mampu. Kita tak mampu, tak boleh nak buat, maka lepas. Dan dia berusaha, berjuang sedaya upaya, tapi nak awal dia tak boleh, lepas dosa kita. Kita ada kuasa, tapi tak buat juga, itu zalim. Macam orang minum arak, dia kata arak tu haram, tapi hawa nafsu dia tak tahan, dia minum juga arak, dosa.
Kalau dia kata arak tu halal, jadi kafir. Begitulah. Ngesok sikit, akhirnya menyeleweng iman, rosak iman. Maka sekularisme adalah ajaran salah yang disebarkan dalam dunia Islam dan kita kena jaga baik-baik. Dan kita akan baca bagaimana cara mereka menyebarkan sekularisme. Wallahu a'lam.